ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah hadirin hadirat sidang jamaah yang dikasihi, syukur pada Allah pagi ini masih dibangkitkan, dibangunkan, dihidupkan Allah, ya, dengan niat dan azam yang baik insya-Allah untuk kita sama-sama perbaiki nilai mutu kualiti sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi SAW. Hari demi hari kualitinya lebih baik, ya. Kalau semalam makan rasa tak berapa baik, hari ini cari tempat yang baik sikitlah, ya. Kualitinya maknanya meningkat, ya. Bab makan pun nak meningkat, bab amalan pun kita lebih-lebih lagi. Kenapa? Kerana makan tu keperluan, ya. Taat ibadah ni tujuan, maksud. Jadi kalau keperluan pun kita nak yang terbaik, apatah lagi maksud tujuan hidup, ya. Lebih-lebih lagi kita kena fikir dan usahakan untuk lebih baik, ya. Baik. Bulan lepas, betul. Sebab kuliah kita ni awal bulan. Jadi mungkin bulan lepas punya kuliah dah tak ingat ni. Ya. Sebulan dah. Makan semalam pun mungkin tak ingat dah. Ini kan sebulan ni. Baik. Tajuk kita yang kita bahaskan, yang kita muzakarahkan, tajuk mengenai kelebihan ilmu dan ulama, ya. Kelebihan ilmu dan ulama. Di sini dibawa satu kisah, ya. Didatangkan dengan seorang pada hari kiamat besok, maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan. Maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia. Ini kebaikan yang diniatkan, ya. Satu orang hamba besok di akhirat nanti Allah bagi dia buku catatan amal tangan kanan. Dia tengok-tengok buku catatan amal dia, apa salah ada pahala haji ni? Saya dulu haji pun tak pernah, kan? Tengok lagi pahala perang fisabilillah pula. Ya Allah. Ya. Saudara kita di Palestin, mereka menghadapi situasi peperangan, ya. Kita kalau semangat sangat ajak ke sana, agak-agak lah, ya.
Sedia ke tak sedia ya. Sebelum pergi itu bagi borang dulu. Ini kalau pergi tak balik dah. Isilah kan. Bila nak berangkat ni Ustaz? Besok hari Isnin pukul 9 pagi. Okay, tak apalah Ustaz. Esok saya kerja Ustaz. Ustaz pergi seorang lah. Saya doa je. Ni keadaan kita. Ya. Jadi kita yang di sini, kemampuan kita yang kita ada, kita doakan saudara-saudara kita ya. Maksudnya sebagai satu orang Muslim, semua penderitaan saudara kita, kita rasai sama-sama. Ya. Jadi hamba Allah ini dalam buku catatan amalnya ada haji, ada perang sabilillah, ada sedekah yang dia tidak kerjakan di dunia dulu masa hidup. Tak pernah buat pun sedekah. Haji semua. Kenapa ada ni? Maka berkata ia hamba ni, hai Tuhanku, ini bukan buku saya ni. Salah buku kot ni. Ini bukan suratan amal saya ni. Tidak aku perbuat suatu daripada demikian itu. Masa hidup dulu tak pernah buat pun benda ni semua ya Allah. Maka firman Allah Ta'ala, Allah pun kata dengan dia, ini surat engkau dan engkau berkata. Maknanya, ini buku amal engkau, betul dah. Ingat tak dulu masa 4 dunia engkau pernah kata. Allah ingatkan dia. Apa dia kata dulu? Jika ada bagiku harta, kata dia. Dulu dia niat macam gitu. Kalaulah aku ada harta, aku hendak mengerjakan haji, kata dia. Dia niat. Dan bersedekah, kata dia. Kalau aku ada harta, aku nak haji, nak sedekah, nak perang sabilillah. Dan aku ketahui, aku benar niat. Dan aku, Allah kata, aku tahu kamu betul-betul niat. Sungguh maknanya. Nak buat kalau ada. Maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Ini nak niat ini nilainya besar, terutama untuk perkara kebaikan. Sebab itu kalau kita ni disuruh, diajak, diminta untuk berniat ataupun kita tahu kebaikan dan diajak, maka niatkanlah pertama sekali. Walaupun tak buat, tak dapat buat, belum dapat buat, tapi niat itu mesti. Dan bukan berpada dengan niat. Tidak begitu. Tapi niat satu kebaikan itu nilainya besar. Dan yang faham nilai niat ini ialah syaitan. Syaitan musuh kita ni cukup faham nilai niat ni. Dia tahu ni kalau hamba Allah ni niat ni habislah aku ni. Habis semua dia dapat nanti. Satu Nabi sebut dalam hadis, satu orang yang tidur, sebelum dia tidur, dia niat untuk bangun tahajud. Kan? Tetapi dia tertidur sampai terkejut. Azan subuh terkejut. Terkejut. Tak dapat tahajud maknanya. Tapi dah niat dah. Allah bagi dia pahala sempurna tahajud. Siapa yang tahu nilai ni? Syaitan lah yang tahu. Oh, ini orang kalau niat habis aku ni, kata dia. Pasal tu kita tak pernah, tak dapat kita nak niat sebelum tidur tadi. Betul? Time nak tidur je syaitan cuba kuasai kita. Sehingga kita niat untuk bangun tahajud pun tidak. Kerugian dah hari itu. Ya. Ni malam nanti pula tengok macam mana. Dapat niat ke tidak. Malam tadi dah tak dapat dah niat. Kalau dapat tahajud tu alhamdulillah. Ni yang tak dapat ni. Jadi nilai niat dalam Islam ini besar sangat. Ya. Jadi betapa ruginya kalau tidak diniatkan apa saja bentuk kebaikan. Ya. Pasang niat. Kena ada niat. Ini dengar kuliah ni, apa yang diberitahu ni semua kita niatkan. Ya.
Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, maka sayugianya sepatutnya bagi kita hendaklah berniat, hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya. Mula-mula dengan niat. Mana mungkin satu kebaikan kita dapat lakukan walaupun sekecil-kecil kebaikan tanpa bermula dengan niat. Betul? Mesti ada niat dulu nak buat. Nak sedekah RM1 dalam tabung tu pun nak kena ada niat dulu tu. Ya? Kalau tak sampai hari ni RM1 pun tak masuk dalam tabung. Sebab tak pernah niat. Ya, sebab ada niat. Saya akan ada niat. Sebab niat ni dia ada satu kekuatan. Okay? Macam ada roh. Ni niat. Ada kekuatan. Sebab itu niat ini hebat ya. Niat ini hebat. Sehingga dalam hukum ya, syariat, dalam amalan, setiap amalan semua mula dengan niat. Betul? Kalau tak sah amal tu. Betul? Sembahyang tadi. Kena ada niat. Kalau tak sah sembahyang subuh. Imam bawa panjang itu. Kan? Tak sah sembahyang. Sebab tak niat. Ya? Puasa. Kena ada niat. Zakat. Ya? Haji. Semua amalan-amalan tu perlu diniatkan. Kalaulah niat itu tak penting, kenapa sampai menjadi satu hukum syarak? Kalau tak ada amalan niat itu, maka terbatal, tertolak amalan tu. Itu kata hebat niat ni. Ya? Bukan ada saya niat aja. Bukan gitu. Ya? Sebab ada nilai yang besar pada niat itu. Jadi, dianjurkan dalam agama kita ini, dalam Islam, supaya setiap kebaikan yang kita tahu perlu diniatkan. Kerana di dalam niat itu adanya ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu, itu akan keredaan Allah Ta'ala. Berkait dengan tajuk kita ini. Ni duduk kuliah ni, duduk dengar je ke duduk nak niat belajar ni? Ya. Dia kalau duduk niat belajar, dia lain duduk dia. Ya. Kalau niat dengar je, lain lah. Ya. Kekuatan dia tak sama tu. Ya. Kekuatan orang niat dengar je dengan niat belajar. Saya tahu semalam dapat WhatsApp kata besok pagi kuliah subuh Ustaz Hanafi ni. Ya. Dah pasang niat dah ni. Saya nak duduk ni, dengar dengan baik, maknanya niat belajar. Lepas tu dia kata aku ni otak tak berapa bagus ni. Nanti balik lepas habis kuliah sarapan terus lupa apa Ustaz cakap ni. Dia sediakan buku satu siap ya. Dengan pen lagi. Nak tulis ni apa Ustaz cakap ni. Gitu. Kan niatnya nak belajar kan. Tulis. Jadi kalau diniatkan, apa niat yang betul dalam belajar ini? Redha Allah dan akan negeri akhirat. Maknanya bukan niat-niat keduniaan, bukan duduk lepas solat subuh tadi, kalau boleh nak beri pilihan, nak balik pun boleh. Betul? Tapi duduk ya. Duduk ni dengan niat ya. Bukan biar orang ni sini kira panggil apa ni? Meru ke apa ni? Kawasan taman ni panggil apa ni? Meru juga. Karya Surau Haji Maksum gitu kan. Saya duduk kuliah subuh ni bukan sebab biarkan semua karya Haji Maksum tahu saya duduk kuliah ni. Nampak muka saya. Kan nak bagi tahu begitu. Tidak. Saya duduk kerana Allah. Redha Allah ni maknanya lillahi ta'ala. Ya.
supaya Allah redha pada kita, bukan niat-niat tertentu. Ya, tidak ada maksud-maksud lain. Ikhlas maknanya, ya. Itu yang kata redha Allah tu. Bila ikhlas, betul niatnya, baru redha Allah sampai dapat. Ya. Tapi kalau ada maksud yang lain, bukan kerana Allah jadinya, maka redha Allah tu tak dapat ditarik. Allah tak suka maknanya. Bila Allah tak suka, Allah tak redha perbuatan kita tu. Walaupun nampak betul perbuatannya, cantik duduknya, kuliah subuh, tapi niatnya yang tak cantik. Ya, yang sepatutnya redha tu sampai tapi ditarik sebab niatnya tadi. Ya. Bukan niat untuk negeri akhirat, bukan, ada niat dunia maknanya. Niat-niat yang rosak tadi. Ya. Dan menghilangkan jahil daripada dirinya. Antara niat juga duduk dalam majlis ilmu ni, nak niat menghilangkan kejahilan dalam diri. Banyak benda tak tahu kita ni, jahil lah. Tahu jahil tu apa? Kalau cakap jahil marah ya. Jahil kamu ni. Padahal sama je, tak tahu. Jahil ni tak tahu. Ya. Lembut sikit tak tahulah. Ya. Kalau kasar sikit, bodoh gitu. Jahil kamu ni. Ya. Jadi banyak benda yang kita jahil ni, tak tahu. Ya. Macam contoh bab niat tadi. Mungkin, kita tak tahulah. Kalau tahu aku dah niat. Tapi tak boleh berpada dengan niat tadi. Kalau niat pun dapat, okey lah tu. Saya buat niat aja. Jadi kalau niat pun dapat, kalau buat lebih bagus, lebih baik, lebih hebat lagi. Bukan berpada dengan niat. Okey. Dan daripada orang yang jahil dan menghidupkan agama. Ni niat-niat yang bagus ni. Niat nak menghilangkan kejahilan dalam diri kita duduk dalam majlis ilmu. Niatnya lagi apa? Supaya dengan kita tahu dah tak jahil, dapatlah hidupkan, amalkan agama. Ini maksud nak capai dalam belajar menuntut ilmu, duduk dalam kuliah ni, duduk dalam majlis ilmu ni, niatnya sampai ke situ. Ya, maknanya nak hidupkan agama, nak amalkan agama. Kerana apa? Bahawasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu, dia kata. Ya, maknanya apabila ada ilmu, maka kejahilan-kejahilan dalam agama itu terkeluar, ya, terhapus, ya, sebab ada ilmu. Tapi kalau tidak ada ilmu, banyak kejahilan-kejahilan, kebodohan-kebodohan tu banyak. Banyak benda tak tahu. Jadi apabila tak tahu, salah buat. Ya. Tak ada ilmu, salah buatnya. Jadi apabila salah buat amalan agamanya, apa berlaku? Habislah agama. Tidak kekal agama ni. Sebab amalannya tak betul. Kerana jahil. Tidak ada ilmu. Dan tiada sah zuhud dan taqwa melainkan dengan ilmu. Zuhud ni apa ya? Zuhud ni duduk mana? Zuhud duduk dalam. Zuhud ni bukan pakaian luar ya. Bukan compang-camping, tak terurus, ya, serabai gitu. Itu bukan zuhud. Itu nak tunjuk macam tak ada harta tapi nak minta harta tu, macam gitu. Betul? Nabi ni zahirnya kemas, Nabi. Nabi punya smart ya. Rambut Nabi ini sentiasa berminyak. Ya. Rambut Nabi sentiasa berminyak. Sehingga ada satu kain kecil khusus dilapit di rambut Nabi, baru diletak serban. Kerana apa? Takut tercemar minyak tu.
di serban Nabi. Handsome orangnya, smart. Bukan rambut tak terurus gitu. Dia kata dia zuhud. Salah faham tentang zuhud. Ya. Ada satu kisah wali Allah ni. Ini kisah betul ni. Wali Allah tak jauh daripada zaman kita ni. Anak wali tu pun ada lagi, muda lagi. Maulana Muhammad Musa namanya. Ruhani Bazi. Nanti tuan-tuan boleh type. Maulana Muhammad Musa Ruhani Bazi. Orang Pakistan. Ya. Dia ni wali Allah, memang betul wali lah, bukan wali orang declare wali je, tak ada. Ni memang betul-betul wali ni. Ya. Jadi satu kali dia datang di Madinah, ya. Datang di Madinah. Apabila beliau datang ke Madinah, beliau akan menziarahi satu orang wali juga, ya. Namanya Maulana Sayyid Ahmad Khan, ya. Merupakan Amir ketua tabligh di Madinah ketika itu, ya. Sayyid Ahmad Khan ini wajib ziarah setiap kali beliau ke Madinah. Jadi peristiwanya macam mana? Ada satu orang ni, dia dengar nama Maulana Muhammad Musa ni, wali Allah besar ni. Dia pun niat, kalau dia datang ni aku nak jumpa dia. Dalam kepala otak dia, wali ni orangnya mesti zuhud. Pakaiannya compang-camping, ini nampak macam tak terurus. Ni wali ni, zuhud gitu kan. Ni dalam kepala otak dia. Dia kata kalau aku jumpa ni Maulana Musa ni, aku nak peluk dia, nak minta doa macam-macam lah kan. Sampai waktunya, apabila satu orang bagi tahu dengan dia, tu Maulana Musa tu dah sampai tu, ada tu. Jadi orang ni pun dengan niat tadi bersungguh ni, apabila dia tengok Maulana Musa dengan pakaian yang begitu kemas, ya, jubah putih, serban putih, ditutup dengan serban lagi putih. Dia tengok Maulana Musa terus, dia kata dalam hati dia, ini ke wali? Smart semacam kemas ni, wali ke ni? Dalam hati dia. Sebab dia pandang zuhud wali itu mesti compang-camping. Faham tak? Dia punya pemikiran dia salah. Ya. Jadi apabila dia pandang, dia kata begitu dalam hati dia, ini ke wali? Dah tak jadi dah niat dia nak salam, nak jumpa tu tak jadi dah. Balik rumah terus. Balik rumah, malam tu dia tidur, dia mimpi Nabi. Nabi marah dia. Nabi kata apa dalam mimpi? Kamu, kata dia, kata Nabi, kamu berprasangka buruk dengan Musa, kata Nabi dalam mimpi itu. Keluar kamu daripada Madinah. Nabi suruh dia keluar daripada Madinah sebab sangka buruk dengan Maulana Musa ni. Terkejut dia bangun pagi tu. Terus dia lari mencari Maulana Musa. Tanya orang sana, tanya orang sini. Ya. Sampai orang bagi tahu dengan dia, Maulana Musa ni mesti dia akan pergi rumah Said Ahmad Khan ni. Kamu pergi sana cari dia. Dia pergi sana, tanya orang, Maulana Musa dah datang ke belum? Belum datang. Dia tunggu situ sampai Maulana Musa datang. Bila Maulana Musa datang, dia pun jumpa Maulana Musa, nangis-nangis, minta maaf. Maulana Musa tengok dia, Maulana Musa cakap, kamu siapa? Saya tak kenal kamu, kamu pun tak kenal saya. Tiba-tiba nak minta maaf ni, apa cerita? Kan? Dia pun ceritalah mimpi dia tu, kena marah dengan Nabi. Ya. Jadi sebab apa salah anggap zuhud itu. Apabila tidak ada ilmu, kita menganggap zuhud tu zahir luar. Zuhud ni duduk dalam. Ya. Walaupun luar nampak rumah gah mewah, kereta 10 biji. Ya. Sini ada kereta 10 biji. Tak ada. Tapi tak ada dalam hati. Ya, tak ada. Tak ada dalam hati. Ya, tak ada. Itu zuhud. Nampak pakai basikal capuk, tapi dalam hati nak dunianya besar. Itu bukan zuhud.
Zuhud ni dalam hati. Dunia dia tu di luar tu hanya di tangan je, tidak ada dalam. Ha, istilahnya dunia di tangan, di hati jangan. Ya. Apabila dunia masuk dalam hati payahlah. Tapi kalau di tangan mudah. Nak ambil boleh, nak lepas pun boleh. Tapi dah masuk sini payah. Ya. Antara imam mazhab yang nampak gah, nampak mewah, Imam Malik. Imam Malik ni orang banyak bagi hadiah pada Imam Malik. Hadiah yang mewah-mewah. Pembesar-pembesar kerajaan-kerajaan negara-negara Arab datang Madinah bagi hadiah yang mewah dengan Imam Malik. Ya. Jadi nampak Imam Malik nampak mewah. Ya. Ada bantal-bantal besar, Arab-Arab bantal besar daripada baldu, tertulis di anyam nama Imam Malik. Nampak? Ya. Satu hari Imam Syafi'i ni antara gurunya Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i daripada Mekah pergi Madinah nak belajar dengan Imam Malik. Sampai Madinah, dia sembahyang di Masjid Nabawi, dia tengok kemudian ramai orang datang, ratus orang datang. Kemudian nampak Imam Malik masuk tempat meja kuliah. Jubahnya tu ditarik. Pakai jubah gitu, panjang macam raja-raja tu. Lain macam ni Imam Malik. Ya. Tu semua orang hadiah. Duduk. Imam Syafi'i duduk belakang. Ya. Jadi Imam Malik baca hadis. Lepas tu baca hukum. Tanya pada jemaah, ini hukum apa ni? Jadi Imam Syafi'i tahu hukum tu. Imam Syafi'i dia cakap dengan orang sebelah dia. Dengan budak muda ni. Gini hukumnya. Jadi budak muda tu jawab. Betul. Imam Malik tengok je budak tu. Kan? Betul ke budak ni? Imam jawab ni. Tanya soalan lagi. Siapa boleh jawab? Imam Syafi'i cakap lagi dengan budak tu. Budak tu angkat tangan jawab betul. Imam Malik dah ragu dah ni budak ni. Habis kuliah, Imam Malik panggil budak muda tu. Tanya dia, kamu yang jawab ke ada orang bagi tahu ni? Dia kata ada orang asing datang tu, kita tak kenal, dia yang bagi tahu. Panggil lah budak tu. Panggil ngadap Imam Malik, Imam Syafi'i datang ngadap Imam Malik. Imam Malik tengok aja Imam Malik tahu, kamu Syafi'i? Ya saya Syafi'i. Sebab Imam Malik dah dapat khabar dah. Yang menghafal kitab Imam Malik ni Imam Syafi'i je. Ya, Imam Syafi'i sebelum jumpa Imam Malik dia dah hafal kitab Imam Malik dah. Kitab Muwatta' tebal ni. Imam Syafi'i hebat imam mazhab kita. Ya. Jadi bila Imam Syafi'i Imam Malik tahu Imam Syafi'i hadir, dia jemput datang rumah. Ya. Dalam perjalanan daripada Masjid Nabawi nak ke rumah Imam Malik tu, Imam Syafi'i nampak ada kuda-kuda Arab yang mahal-mahal ya, 2-3 ekor. Imam Syafi'i tak kata aku tak pernah tengok kuda Arab macam gini hebat ni. Mesti mahal ni kan. Masa tu Imam Syafi'i dalam kepalanya ni, Imam Malik ni tak zuhud ni. Mewah sangat ni. Kan? Ya. Sampai ke rumah Imam Malik, dijamunya 3 hari jadi tetamu Imam Malik. Dibagi makan, dibagi ni. Lepas 3 hari, Imam Syafi'i nak balik, Imam Malik bagi satu bekas ni. Penuh dengan dinar, dirham dalam tu. Ni ambil ni. Buat belajar untuk menuntut ilmu. Lepas tu, lalu semula di depan kuda tu, Imam Malik cakap, pilih mana satu nak. Kuda ni. Bawa balik. Baru di situ Imam Syafi'i terbuka. Rupanya Imam Malik ni zuhud. Walaupun dia ada macam-macam ya. Kuda Arab ni kuda termahal dan kuda terbaik dalam dunia ya. Kuda Arab bukan kuda Eropah ya. Yang kuda Eropah yang nampak bagus tu dicuri baka kuda Arab. Ya. Kuda bagi orang Arab ni kuda-kuda
Macam Ferrari tahu harga dia. Ini kuda. Ferrari itu lambang aja kuda. Harganya sama macam Ferrari ni, seekor kuda tu. Juta harganya. Ni kuda Arab. Imam Malik cakap, ambil mana satu nak. Bukan dia tentukan, ambil yang ni lah. Yang ni bagus saya punya. Tak gitu. Pilih yang mana nak. Maknanya Imam Syafi'i baru faham bahawa zuhud tu bukan pakaian compang-camping itu. Maknanya dunia dia tu dia boleh bila-bila nak lepaskan boleh. Sebab tak ada di sini. Itu dia boleh ambil. Nampak? Itu kata zuhud dengan ilmu tu begitu. Faham zuhud tu. Ya. Jangan faham dengan zahir compang-camping gitu tak. Tiada sah zuhud, maknanya zuhud tu tak sah dan takwa tu tak sah juga melainkan dengan ilmu. Dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sehat badan. Ini semua nikmat-nikmat besar ni Allah beri pada kita. Iman, nikmat akal, dapat sehat badan, ini pun nikmat perlu disyukuri. Apa bukti tanda syukur dengan nikmat-nikmat ni? Kita tambahkan ketaatan kita pada Allah. Allah bagi sehat kan? Tujuan apa? Untuk lebih taat, lebih baik amalannya. Ya. Apa tanda bukti syukur lagi dengan nikmat Allah SWT? Nikmat iman, jaga pelihara iman itu. Ya. Nikmat akal Allah bagi. Jangan rosakkan akal dengan perkara yang diharamkan. Arak tu diharamkan sebab merosakkan akal. Akal ni nikmat Allah. Ya, kena jaga. Sebab tu apa benda yang merosakkan akal tu diharamkan oleh syarak. Sebab akal ni benda besar. Manusia kalau akal dah tak berfungsi, rosak dia. Dah tak ada nilai sebagai manusia dah. Betul? Sama macam binatang dah. Sebab akal dah tak ada. Otak ada. Binatang otak ada, akal tak ada. Kita ni Allah bagi akal. Sebab boleh berfikir, boleh menilai benda baik buruk. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Maksudnya kita nak sanjungan daripada manusia. Orang kata kita bagus, orang kata kita baik dan sebagainya. Dengan ilmu, kita menuntut ilmu. Itu semua niat-niat yang busuk. Niat-niat yang jahat. Niat-niat yang salah dalam ketika menuntut ilmu yang baik ini. Dan mendatangkan dunia, niat untuk supaya dunia datang pada kita, ini pun niat yang salah. Dan kemuliaan pada raja-raja, supaya orang-orang pemimpin-pemimpin semua dekat dengan kita dengan sebab kita belajar ilmu ni. Itu pun niat-niat yang salah. Dan lainnya daripada dunia, itu semua bentuk-bentuk niat-niat keduniaan yang merosakkan kita. Maka tiadalah dapat fadilat, tak adalah dapat kelebihan menuntut ilmu yang tersebut. Jadi kelebihan menuntut ilmu tu kita dapat apabila niatnya betul. Apabila niatnya salah, semua kelebihan terhampus. Ini. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu memelihara akan segala adabnya. Adab belajar. Ya. Kena ada adab ya. Kenapa? Kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat dengan dia ilmu dan tiada berkat padanya ilmu melainkan dengan beradab. Sini ada belajar kita adab Ada? Kuliah? Tak ada. Adab tu penting ya. Okey. Kita habis di sini. Tapi kita nak hurai sikit ya. Boleh? Adab itu akhlak. Adab itu akhlak. Akhlak itu agama. Okey? Jadi, agama itu akhlak, akhlak itu adab. Nampak dia punya turutan dia ya? Orang yang beradab dikatakan berakhlak. Orang berakhlak dikatakan beragama. Ya? Orang yang tidak beradab dikatakan tidak berakhlak. Orang yang tidak berakhlak dikatakan tidak beragama.
Jadi berbicara tentang adab bermakna kita sedang berbicara tentang perkara yang besar. Apa ni? Agama. Agama benda besar. Agama ni perkara paling besar dalam dunia ni yang Allah pandang ni ialah agama. Betul? Kita ni ada nilai di sisi Allah sebab ada agama. Kalau tak, kita tak ada nilai ni. Ya, sama macam binatang jadi sebab tak ada panduan agama hidup, macam binatang, tak ada nilai. Sebab agamalah kita mulia dan kita tinggi. Siapa yang bawa agama dalam hidup dia, dia mulia dan tinggi. Agama tetap tempat dia di atas. Tidak ada siapa yang boleh jatuhkan dia. Jadi kita berhajat pada agama, bukan agama berhajat pada kita. Betul? Jadi agama-agama ini ialah akhlak. Dia membentuk akhlak. Dengan macam mana membentuk akhlak ni? Dengan adab-adab inilah yang membentuk akhlak. Kita jadi orang dipanggil. Orang tu dipanggil orang sebab apa? Ada akhlak lah. Ya. Kalau tak ada akhlak, kita tak panggil dia orang. Ini biadab ni. Kita kata. Kenapa biadab? Sebab tak ada adab. Panggil biadab. Betul? Beadab. Jadi adab inilah, daripada jaga adab yang betul dan baik, membuahkan akhlak. Ya. Dan akhlak inilah yang dikatakan agama. Nampak turutan dia tu? Ingat? Ingat Bulan depan tanya Bulan depan nanti tanya, ingat ni. Dia punya turutan dia: adab, akhlak, agama. Agama, akhlak, adab. Ini cerita pasal adab ni nanti. Adab belajar. Ini 3 ni. Kalau cakap pasal adab, maknanya kita sedang cakap pasal akhlak. Bila cakap pasal akhlak, maknanya cakap pasal agama. Ni dia punya tu, turutan dia. Jadi bila nak bicara tentang adab ni, bicara tentang benda besar ni, benda agama ni. Maknanya tak boleh tidur maknanya. Kena bagi tumpuan. Takut salah faham. Terlelap. Mamai, dia tengah mamai. Ustaz cakap lain, nanti dia dengar lain, amalnya lain nanti. Ada tok guru tu dia cakap, tapai ubi kayu boleh makan. Nah, dengar ayat dia betul-betul. Apa? Tapai ubi kayu boleh makan. Tapi dia mamai-mamai, sedar tak sedar, minda alpa dia panggil. Dia punya tengah alpa. Dia dengar sama-sama. Dia dengar apa? Tupai. Tapai jadi tupai. Tupai atas pohon kayu boleh makan. Kan bahaya tu. Ustaz cakap tapai, dia tupai. Lepas tu pagi-pagi dia pergi cek tupai. Kenapa? Ustaz kata boleh makan tupai. Ustaz kata tapai. Tu bahayanya kalau mamai-mamai tu. Okey, insya-Allah semoga Allah bagi taufik apa yang kita muzakarahkan pagi ini dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiban. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.